Dapat. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak seriti, insyaAllah kita akan mulakan ceramah. Kita akan mulakan ceramah sebentar lagi, sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Kelas start pukul berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah anak-anak seriti kita akan start sikit lagi dalam 7:30. Sikit lagi kita start. Razik. Assalamualaikum Ustaz. Sikit lagi kita start dalam 7:30. 7:30 kita mungkin tunggu lagi dalam 3 minit untuk tunggu kawan-kawan yang lain. Boleh dengar tak semua? Boleh. Boleh? Okey. Kenapa nama Isa macam ni? Saya tu ni. Saya tukar nama. Nak ramai ya. Baik, insyaAllah kita akan start sikit lagi. Cuba Ustaz nak minta kerjasama semua. Mula-mula sekali kita nak berselawat pada Nabi. Boleh testing tak? Semua unmute? Boleh unmute? Boleh? Boleh. Kita nak sama-sama selawat. Faham je? InsyaAllah anak-anak seriti semua dah biasa dengan online ni kan? Selamat. Okey, mungkin ada parent yang ada di tepi anak-anak, boleh sama-sama kita mengimarahkan dengan selawat dalam online ni. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama membuka majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, anak-anak Seriti dan juga para ibu bapa yang berada di samping anak-anak, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam keadaan maya. Baik, untuk kita sama-sama mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang baru masuk insya-Allah kita akan sama-sama berselawat. Boleh unmute tak semua? Dah. Anak-anak Seriti tahu selawat tak? Tahu tak? Tahu ya? Boleh? Kita selawat sama-sama ikut ustaz boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh. Ustaz tak dengar lah. Boleh ke tak? Boleh. 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 Okey, baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat sikit. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baik. Terima kasih semua anak-anak Seriti. Alhamdulillah semua anak-anak berkelawat dengan penuh semangat. Okey, insya-Allah. Ustaz akan teruskan dengan ceramah Ustaz. Boleh kita unmute tak supaya kita suara Ustaz lebih jelas pada anak-anak dan kawan-kawan yang lain, boleh? Boleh. Terima kasih banyak. Kalau boleh biar Ustaz nampak muka anak-anak Seriti lagi semangat Ustaz ceramah, boleh? Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harap semua jelas ya dengan suara Ustaz. Okey. Hari ini Ustaz nak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Rabiul Awal. Anak-anak semua tahu tak bulan Rabiul Awal ni bulan apa? Bulan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi. Ya, bagus Ryan. Bulan kelahiran Nabi. Kalau Ryan depan Ustaz dah bagi dah hadiah. Bulan kelahiran Nabi. Berapa hari bulan tu Ryan? Siapa tahu berapa hari bulan? Berapa hari bulan? 12 apa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bila tu? Hari apa baru ni? Tahun gajah. Tahun gajah. Betul tahun gajah. Tapi 12 Rabiul Awal baru ni kita 12 Rabiul Awal hari Khamis minggu lepas. 12 Rabiul Awal tahun ni jatuh pada hari Khamis. Kalau tidak siap. Baik. Yang 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi yang baru masuk minta unmute kan, kita dah start ceramah. Okey. Baik. Anak-anak Seriti sekalian, boleh tak Ustaz tahu? Boleh Ustaz tanya tak anak-anak? Muaz, boleh tak Ustaz tanya kepada Muaz? Kenal tak Nabi Muhammad ni? Anak-anak Seriti kenal tak Nabi Muhammad? Anak-anak kenal tak Rasulullah SAW? Apa isu bukan apa ni? Rasulullah dengan Nabi Muhammad tu anak-anak kenal tak? Ustaz yakin dan percaya anak-anak Seriti semua biasa dengar Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah. Nabi Muhammad dan Rasulullah adalah orang yang sama. Jadi malam ni Ustaz nak bawa supaya Ustaz nak cerita pada anak-anak Seriti supaya kita lebih kenal Nabi Muhammad SAW.
Mungkin kita perlu pernah dengar nama Nabi Muhammad SAW, tapi kita tak tahu apa ciri-ciri Nabi Muhammad. Badan dia macam mana, muka dia macam mana, cara dia makan macam mana, cara berpakaian dia macam mana, betul? Kita tengok ayah kita, mak ayah kita, kita kenal mak ayah kita. Kita tahu nama mak ayah kita tahu birthday mak ayah kita tahu pakaian mak ayah kita tahu apa mak ayah kita suka makan apa. Jadi sekarang ni kita nak tahu dan kita nak kenal Nabi Muhammad macam mana kita kenal mak ayah kita. Sebab bila kita kenal Nabi Muhammad, baru kita ada rasa, kita lebih kenal Nabi Muhammad, baru kita lebih rasa sayang dengan Nabi Muhammad. Baik, sebelum tu anak-anak seriti sekalian, boleh tak anak-anak seriti bagi tahu Ustaz, boleh tak kita Ustaz nak test? Ustaz nak tanya. Siapa yang tahu umat Nabi Muhammad ni siapa? Umat Nabi Muhammad ni siapa anak-anak sekalian? Rasa-rasa siapa umat Nabi Muhammad? Rasa-rasa anak-anak sekalian siapa dia umat Nabi Muhammad ni? Kita. Siapa jawab kita tu? Ustaz tak nampak. Kita. Umat Nabi Muhammad ni adalah kita. Bila Ustaz sebut, Rayyan lagi sebut. Rayyan je. Suara Rayyan. Okey. Bila Ustaz sebut, umat Nabi Muhammad tu adalah kita. Bila kita kena faham. Bila sebut je umat Nabi Muhammad, kita. Okay. Allah telah bila kita Ustaz sebut, Ustaz akan cerita umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang special. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Jadi bila Nabi Muhammad umat yang terbaik, Nabi yang terbaik, umat dia umat yang terbaik. Jadi siapa umat yang terbaik? Siapa umat terbaik anak-anak? Siapa umat yang terbaik anak-anak? Kita terbaik. Kita. Memang kita umat yang terbaik sebab dalam berjuta-juta manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala adakan di muka bumi ni, daripada umat Nabi Adam sampailah umat Nabi Muhammad, Allah telah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun kita umat akhir zaman, Allah telah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang mana umat yang Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Anak-anak semua rasa kita umat yang terbaik tak? Terbaik tak? Kenapa agak-agaknya Allah sebut kita umat yang terbaik? Okey, kat sini Ustaz cerita sikit kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut kita umat yang terbaik. Sebenarnya umat yang terbaik ini umat yang special. Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita umat akhir zaman, walaupun kita umat akhir zaman, tapi kita adalah umat yang terbaik yang Allah sebut di dalam Al-Quran dan hadis. Yang Allah utuskan kita, Allah pilih kita sebagai umat akhir zaman. Baik anak-anak sekarang, boleh yang mana baru masuk boleh unmute-kan tu, sebabnya nanti mengganggu kawan-kawan kita untuk mendengar. Baik. Sekarang anak-anak kena tahu kenapa kita umat yang terbaik. Yang pertama, sebab kita ada Nabi yang terbaik. Bila kita Nabi yang terbaik, kita pun umat yang terbaik. Anak-anak tahu tak? Pernah? Anak-anak tahu tak? Kenal tak Nabi Musa? Nabi Musa. Anak-anak tahu Nabi Musa pernah berjumpa, boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pernah tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah Nabi yang terbaik? Allah Subhanahu Wa Taala jawab, Nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Jadi bila Nabi Muhammad,
Nabi Musa pula, boleh ke Nabi Allah minta pada Allah SWT, boleh ke dia Nabi Musa menjadi umat kepada Nabi Muhammad? Tak boleh. Sebab apa Nabi Musa minta macam tu? Sebab Nabi Musa nak jadi umat yang terbaik. Jadi sebab apa macam tu? Sebab salah satu keistimewaan umat yang terbaik yang Allah sebut di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, anak-anak sekalian, di padang mahsyar nanti Allah akan susun semua umat manusia daripada Nabi Adam yang telah Allah sampai Nabi Muhammad. Allah akan susun ikut saf. Saf 1, saf 2, saf 3, berjuta-juta umat manusia Allah akan susun. Jadi agak-agak kat mana umat Nabi Muhammad, adik-anak sekalian? Daripada saf belakang ke? Sebab apa belakang? Yang last kali. Yang last sekali. So depan. So depan. Kalau belakang sekali maknanya kita lambat lah. Lambat masuk syurga. Kalau kita berada di belakang sekali, kita lambat masuk syurga je. Sebab umat Nabi Adam dulu, umat Nabi Idris dulu macam tu Allah bagi tahu pada kita, walaupun kita umat yang terbaik, umat yang last sekali, umat Nabi Muhammad, tapi specialnya umat Nabi Muhammad, Allah letak kita di barisan yang nombor 1. Allah akan susun umat Nabi Adam di belakang sekali dan umat Nabi Muhammad di depan sekali. Barisan nombor 1. Jadi betapa Allah SWT sayang pada umat Nabi Muhammad, Allah letak kita di barisan nombor 1 supaya kita tak lama menunggu untuk kita masuk surga. Dan bila umat Nabi Muhammad diletakkan nombor 1, kita semua adalah umat yang pertama sekali akan masuk syurga Allah SWT. Itu keistimewaan yang pertama yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad. Siapa dia umat Nabi Muhammad? Kita semua. Yang kedua, apa kelebihan umat Nabi Muhammad? Apa kelebihan kita semua ni sebagai umat Nabi Muhammad? Yang kedua adalah pahala kita. Pahala umat Nabi Muhammad berlipat ganda. Kita buat 1, dapat 10. Kita buat 10, dapat 20. Salah satu pahala yang paling besar, kalau kita solat seorang, kita dapat berapa? 1. Tengok, Allah gandakan pahala kita bila kita solat berjemaah. Dapat berapa? Dapat berapa? 20. Dengan adik saya. Dapat 70? 72. 100 ke? Berapa? Dapat 72 ke 27? 72 ke 27? Betul. Bila kita solat berjemaah, kita dapat 27 kali ganda pahala. Jadi itu keistimewaan Nabi Muhammad. Buat satu kebaikan dapat berganda-ganda. Okey. Paling besar yang Allah SWT bagi pada umat Nabi Muhammad, pada kita, pahala yang berganda pada bulan Ramadan. Adanya malam Lailatul Qadar. Apa dia? Okey. Siapa boleh beritahu Ustaz, malam Lailatul Qadar ni pahala dia berganda banyak mana? Pahala berganda banyak mana? 1000 ganda. Buat satu kebaikan 1000 ganda. 1000 kali 1000 tahun. Bukan 1000 kali ganda. 1000 tahun kali ganda. Buat satu kebaikan pada malam Ramadan dapat pahala seperti 1000 tahun kali ganda. Nampak? Itu kelebihan umat Nabi Muhammad yang pertama. Yang pertama tadi apa? Kita dapat masuk syurga yang mula-mula sekali masuk syurga. Yang kedua apa? Kita buat baik, kita buat dapat pahala berganda-ganda. Macam tu juga kalau anak-anak sekalian, kalau buat baik pada ibu bapa. Apa buat baik pada ibu bapa paling senang?
Pagi-pagi kita bagi salam pada ibu bapa kita. Assalamualaikum mak. Assalamualaikum ayah. Lagi apa? Lepas bagi salam apa? Solat subuh berjemaah. Lagi apa? Apa yang senang kita buat baik dengan ibu bapa? Paling senang apa? Kita membantu mak ayah kita. Siapa yang selalu bantu mak ayah dia? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang anak-anak Siti yang rajin bantu mak ayah dia? Buang sampah, basuh pinggan. 2 kali je. Ada yang 2 kali je bantu. Dia basuh pinggan. Ada yang 10. Oh, ini 10 kali. Dia basuh pinggan. Ryan 2 kali je basuh pinggan. Kena ingat. Nak jadi umat yang istimewa, umat yang terbaik, dia kena banyak dapat pahala. Sekali dapat berganda-ganda pahala, kena banyak tolong mak ayah. Kalau dengar cakap mak ayah dapat pahala tak? Tak payah. Dengar cakap mak ayah dapat pahala tak anak-anak? Dapat. Dengar cakap mak ayah lagi-lagi dapat pahala. Jadi anak yang soleh dapat pahala tak? Dapat. Nah. Okey. Menjaga solat dapat pahala tak anak-anak? Anak-anak sekalian, jadi anak yang soleh dapat pahala tak? Jaga solat berjemaah dengan mak ayah dapat pahala tak? Dapat. Semua Allah janji pada kita sebagai umat Nabi Muhammad dapat pahala. Jadi selepas ni anak-anak kalau nak pahala banyak, nak senang dapat pahala, kena banyak ikut cakap mak ayah, kena ajak mak ayah kena ikut mak ayah solat berjemaah. Okey, yang ketiga apa dia keistimewaan umat Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang boleh memberi syafaat kepada kita di padang mahsyar. Anak-anak Siti tahu tak? Nanti bila kita dibangkitkan semula di padang mahsyar, pada tu kita dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia di muka bumi ini daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berjuta-juta orang. Kita dibangkitkan untuk dihitung pahala kita. Sampai satu padang mahsyar, kita akan kena tunggu Nabi umat Allah nak hitung. Amalan baik yang banyak ke amalan buruk yang banyak. Pada masa tu siapa tak boleh tolong kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita diberi keistimewaan boleh tolong semua manusia untuk dapat syafaat. Macam mana paling senang untuk kita dapat syafaat ni anak-anak? Paling senang untuk kita dapat syafaat anak-anak? Apa dia paling senang? Paling senang selawat. Durani baru dengar suara bagus. Selawat. Bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebut apa? Kita sebut Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz nak test anak-anak Siti fokus dah hari ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sepanjang Ustaz cerita lepas ni, Ustaz akan banyak sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak tengok anak-anak Siti sayang pada Nabi Muhammad ke tak? Dia akan sambut dah bila Ustaz sebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut pun? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak kira bila Sallallahu alaihi wasallam. dia Ustaz sebut je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus dia jawab sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ustaz sebut berkali-kali sallallahu alaihi wasallam, kena jawab juga sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sebut lagi sallallahu alaihi wasallam, kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai jaminan untuk anak-anak ataupun untuk kita semua mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, bila Nabi sebut orang yang paling kedekut adalah orang yang bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsan semua.
bila Nabi sebut orang yang paling kedekut, siapa yang jadi orang paling kedekut? Anak-anak Suriti nak jadi Nabi orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa anak-anak Suriti nak jadi orang paling kedekut? Angkat tangan. Ada tak anak-anak yang nak jadi orang paling kedekut? Siapa ni nak jadi orang paling kedekut? Tak nak. Okay. Nabi sebut tak nak. Nabi sebut Saya selalu kedekut bila nak pasang cinta saya. kalau nak jadi orang kedekut, jangan sebut selawat kalau dengar nama Nabi. Itu orang kedekut. Saya tak nak kedekut. Bila tak nak jadi kedekut, bila sebut je nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena rajin jawab sallallahu alaihi wasallam. Tak kira di mana. Dekat kedai makan kita dengar orang cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena sambut. Dekat dalam TV kita dengar, kita kena sambut. Tak kira banyak mana, kita kena sambut. Okey, itu yang ketiga keistimewaan kita dapat jadi umat Nabi Muhammad. Yang pertama tadi apa? Kita umat yang pertama masuk syurga. Yang kedua, kita umat kita umat yang diberi pahala berganda-ganda kalau kita buat kebaikan. Yang ketiga, kita adalah umat yang Nabi Muhammad SAW boleh memberi syafaat pada kita di akhirat. Yang keempat apa? Yang keempat, kita umat Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni tak ada pada umat-umat yang lain. Nabi Adam, Allah tak bagi Lailatul Qadar. Nabi Idris, Allah tak bagi Lailatul Qadar. Tapi kita saja umat Nabi yang Allah bagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni, kalau umat-umat Nabi yang dulu, umat Nabi Adam, dia hidup 100 tahun. Dia kena ibadat 100 tahun baru dia dapat pahala 100 tahun. Dia hidup 200 tahun. Dia kena beribadat 100 tahun baru dia dapat pahala 100 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad, kita hidup 60 tahun. Kita hidup 50 tahun. Tapi kita boleh dapat pahala beribadah 1000 tahun. Dengan syarat kita beribadah di dalam malam Lailatul Qadar. Okey, itu antara itu antara kelebihan ataupun keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak sekalian. Tak dengar pun. Tak dengar pun sebut surah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beda. Jadi anak-anak Suriti sekalian, kita kena bangga. Kita kena bangga sebab kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Bila kita umat yang terbaik, umat yang special sebab kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenal Nabi. Kita kena kenal Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau hari ini anak-anak semua kenal tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul Muhammad bin Abdullah. Kita dah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Kita kena tahu lagi apa yang makanan yang Nabi suka. Cara Nabi jalan. Diceritakan Nabi ini adalah seorang yang sangat handsome. Nabi ni sangat cantik, sangat handsome, berambut yang tak begitu panjang, tak begitu pendek, sekadar di telinga dan juga di bahu. Rambut dia suka jaga. Dia suka, Nabi Muhammad SAW suka sikat rambut elok-elok, merapikan rambut dia. Jadi anak-anak siapa yang ada rambut yang boleh sikat, kena jaga rambut elok-elok. Sebab itu Nabi suka orang yang menjaga rambut dia elok-elok. Kalau dah ada rambut elok-elok, dah sikat elok-elok, bubuh minyak. Sebab itu semua sunnah Nabi. Nabi suka orang yang kemas rambut dia. Tapi Ustaz. Ya, apa dia Amar? Macam mana kalau orang botak mana boleh sikat rambut? Kalau orang botak, dia masih boleh letak minyak rambut. Jadi letak je minyak rambut supaya rambut tu terjaga dan tak rosak. Okey. Kalau rambut panjang, bulu hidung sekejap saya cerita. Okey, kalau rambut panjang, Nabi akan potong supaya
kemas. Itu semua sunnah Nabi. Nabi jaga rambut dia. Nabi sentiasa jaga penampilan Nabi. Kalau ada janggut, misai, kalau ada anak-anak yang mula dari misai ataupun bulu-bulu yang lain, Nabi akan kemaskan. Tadi ada sebut bulu hidung. Ustaz dengar. Ustaz ada dengar bulu hidung tadi. Betul tu juga bulu hidung. Dia akan kemaskan. Nabi suka dikemas. Betul tu juga pakaian Nabi. Nabi suka warna Awak apa? kau hidung je. Tak. Anak-anak tahu dah Nabi suka warna apa? Yang hidung pertama je. sekali, Nabi suka Pasal balik. pakaian yang bersih. Itu semua sunnah Nabi. Kalau anak-anak semua sayang pada Nabi, ya, kena ikut cara Nabi. Yang pertama tadi Ustaz sebut apa? Bab rambut. Kena jaga, kena kemaskan rambut. Kena sikat elok-elok. Kalau panjang, minta mak ayah potong. Sebab apa? Cakap kat mak ayah. Sebab nak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau perempuan tak apalah. Janganlah minta dipotong. Perempuan, Nabi sebutkan pada isteri-isteri Nabi, pada anak-anak Nabi yang perempuan, rambut panjang pun tak apa, pendek jangan melepas sangat, jangan pendek sehingga nampak macam lelaki. Itu Nabi tak nak pada perempuan. Tapi yang penting minyakkan rambut. Itu sunnah Nabi. Yang kedua, kena jaga penampilan. Baju kena bersih. Nabi suka warna putih. Nabi sangat suka warna putih. Kalau di hari Jumaat, Nabi memang pakai warna putih. Yang kedua, ada warna-warna yang lain Nabi suka. Warna hijau, warna merah. Itu semua warna-warna Nabi suka. Pasal apa anak-anak? Nabi suka tolong orang. Nabi sangat suka tolong orang. Dan Nabi suka orang-orang sekeliling Nabi ceria. Sahabat-sahabat Nabi suka, sahabat-sahabat Nabi semua ceria. Semua sahabat-sahabat Nabi kalau tengok muka Nabi semua suka. Dia akan senyum sebab Nabi sangat suka senyum. Jadi anak-anak semua kalau boleh biarlah kita ikut cara Nabi. Kita kalau boleh kita jangan cepat marah, kita kena tenang-tenang, kita senyum-senyum, banyak senyum. Tapi jangan senyum. Kalau ada kawan ustaz tu, kalau dia kata kalau nak senyum dia sebut nombor 3. Sebut 3, dia akan jadi senyum. Kalau buat nombor 2 dia jadi macam 2, dia tak jadi senyum. Dia bila sebut nombor 3, sebut dalam hati. Cuba sebut 3 dalam hati. 3. Dia jadi senyum. Dia senyum yang nampak gigi, bukan senyum sampai terbuka mulut. Bukan. Senyum Nabi senyum sekadar nampak gigi. Itu senyum yang paling Nabi suka dah. Nabi tak ada senyum kalau dia suka sangat. Nabi tak ada senyum sampai tak ada. Nabi senyum nampak gigi saja. Senyum nampak gigi ni kawan ustaz kata kalau sebut nombor 3 dalam hati, automatik dia senyum nampak gigi. Cuba sebut nombor 3 dalam hati. 3. Dia akan jadi senyum. Tapi jangan pula nanti anak-anak sambil main basikal sebut 3 sebab nak senyum. Tak, itu orang nampak macam tak betul pula. Sebut 3 biasa. 3 sekadar senyum macam tu. Lain apa yang Nabi suka anak-anak? Nabi kalau cara makan Nabi mulakan dengan cara makan, perbuatan Nabi kebanyakan Nabi akan mulakan dengan Bismillah. Ini perkara-perkara yang Ustaz sebut yang mana anak-anak senang untuk amalkan dan mungkin ibu bapa pun boleh ingatkan anak-anak. Senyum selalu, mulakan perbuatan dengan bismillah dan tangan anggota yang kanan. Banyakkan bismillah. Masuk toilet pun boleh guna bismillah. Nak keluar rumah, bismillah. Nak apa lagi? Nak baca buku, bismillah. Nak tengok TV, bismillah. Nak makan pun bismillah. Nak apa lagi? Nak tolong mak, bismillah. Nak keluar rumah, bismillah. Nak masuk kereta, bismillah. Mungkin boleh amalkan sekarang. Mungkin boleh tak anak-anak? Boleh? Boleh. Itu semua benda-benda yang senang untuk anak-anak. Sebab apa anak-anak sekalian? Sebab kita ada keistimewaan. Ustaz sebut tadi, kita ada keistimewaan. Kita umat yang terbaik. Kita umat yang special. Sebab kita ada superhero. Tahu superhero? Tapi superhero kita bukan Iron Man, bukan Superman, bukan Cicak Man, tapi superhero kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Superhero kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad boleh membawa kita
berjaya bukan sekadar dunia sampai akhirat. Banyak orang boleh bawa kita berjaya, tapi kadang-kadang orang tu bawa kita berjaya di dunia je. Kita nak berjaya kat dunia dan juga akhirat. Lebih-lebih lagi akhirat. Sebab apa? Sebab akhirat ada syurga. So Nabi Muhammad yang tunjuk ajar kita untuk berjaya kat dunia dan juga akhirat. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita tak tahu macam mana nak solat, kita tak tahu macam mana nak pakai baju dengan betul. Adanya Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad diutuskan di Mekah masa tu adalah di dalam masyarakat jahiliah. Jahiliah macam mana? Ustaz. Ya, tahu. Ustaz. Ya, tahu. Masyarakat jahiliah tu pasal apa dia jahil? Sebab bukan dia tak tahu membaca atau menulis. Yang lebih jahil lagi sebab masyarakat jahiliah tu masa tu dia ada yang tak pakai baju, ada yang menjadikan manusia tu sebagai hamba. Macam mana manusia sebagai hamba? Ustaz. Ustaz. Ya. Jadi ada apa tu Aman? Ada tak orang pernah mimpi Nabi Muhammad? Ada. Kalau kita nak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena yang pertama sekali jangan tinggal solat. Yang kedua, kita kena banyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Untuk masa yang last ni, Ustaz tengok ada yang dah menguap, ada yang adik dia dah kacau, ada yang mikrofon sampai masuk dalam mulut. Okey, baik. Ustaz nak ringkaskan, nak buat kesimpulan, macam mana kita nak jadi umat yang special. Allah dah memang janji kita jadi umat yang special. Kita kena ikut cara Nabi. Cara Nabi yang paling senang, kita berakhlak dengan akhlak Nabi. Apa dia akhlak Nabi? Buat baik. Yang kedua apa? Boleh tak kita amalkan bismillah tadi? Kita pergi mana bismillah? Boleh. Ustaz yakin Bersedekah. Yang lain tu, boleh tak kita sekarang kita solat berjemaah dengan mak ayah? Boleh. Lagi apa? Apa yang kita buat? Kita niat sebab Nabi buat. Tapi janganlah pula kalau kita tak dengar cakap mak ayah, kita rasa Nabi pun tak dengar cakap mak ayah. Tak, itu tak betul. Yang baik semua Nabi buat. Dan kita boleh niat kita sebab ikut Nabi. Baik anak-anak sekalian, anak-anak seriti sekalian, untuk akhirnya boleh tak kita sama-sama berselawat pada Nabi? Sekali lagi sebelum kita tutup majlis. Boleh? Boleh. Okey, boleh unmute semua, boleh buka mikrofon semua. Boleh? Okey. Boleh? Okey. 1, 2, 3. Sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibina alaika Jadi anak-anak sekalian boleh ajak mak ayah, dan mungkin ada mak ayah dekat anak-anak sekalian. Saya nak ajak semuanya, mak ayah, parent, kawan-kawan semua, mak ayah seriti, supaya kita sama-sama boleh budayakan selawat. Mungkin lepas solat maghrib, mungkin selepas solat isyak, mungkin sebelum tidur. Selawatlah 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Pada bulan Rabiul Awal ni saja. Kita nak bagi anak-anak kita sentiasa ingat Nabi. Mungkin dalam sehari kita buat selepas isyak ke, selepas maghrib kita berselawat pada Nabi. Baik, yang kedua, Nabi juga anak-anak sekalian suka kebersihan. Jadi salah satu cara untuk kita mengelak daripada jangkitan COVID, kita kena jaga kebersihan. Kena ingat banyak kali kita jaga kebersihan. Baik, sahabat-sahabat, anak-anak seriti sekalian, mak ayah yang ada di samping anak-anak seriti, anak rasa sekadar itu saja.
penyampaian pada malam ini. InsyaAllah kita sama-sama ingat dan kasih pada Nabi dan budayakanlah sunnah-sunnah Nabi dalam keluarga, dan kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih farah dan surah Al-As. Okay, baik, terima kasih semua anak-anak. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah nanti kita jumpa semula di dalam keadaan yang lebih baik. Lepas kita tak ada COVID, insyaAllah kita jumpa. Kita doa sama-sama boleh? Doa setiap malam boleh? Supaya kita terhindar daripada COVID boleh? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.